dalam solat kita, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innas salati, sungguhnya solatku, inna salati, sungguhnya solatku, wa nusuki wa mahyaya, hidupku, sungguh solatku, ibadatku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Moga-moga kita akan menjadi insan yang bertakwa pada Allah SWT, insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, malam ni saya sambung tentang mukjizat Al-Quran dan sains. Dalam pertemuan yang lepas saya jelaskan bahawa Al-Quran merupakan kitab yang terus dipelihara oleh Allah SWT, berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keaslian Al-Quran. Al-Quran seperti mana yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada lagi sampai sekarang. Walaupun daripada awal turun Al-Quran diturunkan, di antara tohmahan orang kafir Quraisy, bahkan di zaman moden ini ada yang menyatakan bahawa Quran ni bukan kalam Allah, Quran ni adalah tulisan Muhammad. Apabila dalam Al-Quran didapati banyak cerita-cerita tentang Bani Israel, ada di kalangan mereka menyatakan bahawa Al-Quran is nothing but Judeo-Christianity. Quran ni merupakan satu kitab ciplakan daripada kitab Bible. Lalu Allah mencabar manusia yang meragui tentang kebenaran Al-Quran, bawa kitab seperti Al-Quran, seperti mana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat 88. Seandainya kamu masih meragui, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum ala ba'dhin zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membawa satu kitab seperti Al-Quran, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya, walaupun mereka saling bantu-membantu antara satu sama lain. Allah cabar dalam surah Hud, bawa 10 surah, satu Quran tak mampu, bawa 10 surah. Am yaquluna naftara, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Apakah mereka menyatakan Nabi Muhammad yang mereka menulis, membawa Al-Quran bukan datangnya daripada Allah SWT? Kalau itulah benar dakwanmu, fa'tu bi'ashri suwarin, bawa 10 surah saja seperti mana Al-Quran. Dan Allah ingatkan, fa illam taf'al, andai kata kamu tak mampu untuk melakukan, ya, fattaqun nar, takutlah pada api neraka. Ayat yang hampir sama Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kalau 10 ayat surah tak mampu, bawa satu surah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu masih ragu dan tak mampu nak bawa satu kitab seperti Quran, tak mampu nak bawa 10 surah, ni bawa satu surah aja. In kuntum shadiqin, andai kata benar dakwaan kamu. Lalu Allah menjelaskan, fa illam taf'alu, seandainya kamu tidak mampu untuk melakukan, walan taf'alu, dan sampai bila-bila kamu tidak akan mampu untuk melakukannya, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, takutlah wahai manusia, azab api neraka Allah yang menanti kamu dengan tuduhan ini, dengan kenyataan ini, yang mana azab api neraka ini bahan bakarnya adalah daripada
batu-batu dan tubuh manusia. Ya, Al-Quran sebagai mukjizat. Saya bicarakan sedikit itu tentang mukjizat Al-Quran sudut sains, di mana Allah SWT menjelaskan dalam surah Fussilat ayat yang ke-53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, perkataan ini pada kan ra'a yara, ra'a past tense, yara present tense. Kemudian bila ditambah huruf sin di hadapan, cuba tengok tu huruf yang perkataan di hadapan sekali ya, ditambah dengan huruf sin. Huruf sin ditambah pada present tense, fi'il mudhari'. Tenses ini, grammar ini kita tak ada dalam bahasa Melayu. Sukar untuk kita terjemahkan. Tapi kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Inggeris, present continuous tense, benda yang sedang berlaku dan akan terus berlaku non-stop. Nuri present tense, sanurihim, ya? Sanuri, kami akan terus tunjukkan pada mereka, pada manusia, fil afaqi, pada alam maya ini, wa fi anfusim, dan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum annahul haq, hinggalah menjadi dalil dan bukti jelas pada mereka bahawa Quran ini benar datang pada Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah bagi kamu segala penemuan-penemuan ini yang tersingkap, fakta-fakta saintifik ini yang baru ditemui, yang selari paralel, selari dengan ajaran Al-Quran? Bukankah ia menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya pada Allah Subhanahu wa taala? Dan tuan sekalian, ramai para saintis, ramai para ilmuwan yang telah memulai agama Islam dengan penemuan fakta-fakta saintifik. Ini salah satu mukjizat Al-Quran, mukjizat Al-Quran sudut sains. Dalam pertemuan yang lepas saya jelaskan bagaimana Profesor Tagata Tajason menemui fakta ini, rangsangan kesakitan berada di kulit manusia, yang akhirnya beliau memeluk agama Islam. Beliau seorang pakar anatomi manusia yang mengkaji tentang saraf manusia. 16 tahun dia buat kajian dan menemui saraf manusia berada di kulit. Tapi Al-Quran telah menjelaskan 1400 tahun yang lalu dalam surah An-Nisa ayat 52. Baik. Saya bagi contoh yang kedua tentang kegelapan di lautan dalam surah An-Nur ayat 40. Hari ini kita lihat contoh yang ketiga. Kandungan oksigen di atmosfera. Kandungan oksigen di atmosfera. Dulu orang menyangkakan makin tinggi kita naik, makin sedap kita bernafas sebab udara dia lebih bersih. Bahagian bawah ni banyak pencemaran alam. Makin tinggi kita naik, makin senang kita bernafas, kita akan dapat bernafas dengan udara yang segar, udara yang nyaman. Namun demikian, andaian ini, anggapan ini terbukti salah apabila manusia berjaya mendedah angkasa raya dan didapati bahawa semakin tinggi kita naik, semakin kurang kandungan oksigen. Apabila kandungan oksigen berkurangan, dada kita akan menjadi sempit. Ini simptom yang akan ditunjukkan, yang terzahir. Dada kita jadi sempit, nafas kita jadi sesak. Jadi itulah tanda oksigen berkurangan. Seperti mana orang yang ampus, orang yang sesak nafas, orang yang kena asma, dada dia sempit, nak bernafas sukar, oksigen tak dapat nak masuk dalam paru-paru dengan jumlah yang banyak. Dan kajian yang dibuat oleh Dr. Salahuddin daripada Universiti Maghribi
mendapati bahawa ada kadar ketinggian tertentu yang manusia boleh berada dan dia boleh bernafas dalam keadaan aman tanpa sebarang alat pernafasan. Dia boleh bernafas dengan tenang. Sekiranya dia pergi dengan ketinggian lebih kurang 10,000 kaki, dia boleh bernafas dengan elok. Namun dalam ketinggian antara 10 hingga 16,000 kaki, setengah orang dah mula perlukan bantuan pernafasan, dah perlukan oksigen. Tambah lagi kawasan yang sejuk. Kita yang tinggal di kawasan Khatul Istiwa, sekiranya berada di kawasan tersebut, udara yang sejuk menyebabkan mungkin kita tak tahan, perlukan oksigen. That's why orang yang mendaki Gunung Everest sampai dekat puncak tu, mereka dah perlukan bukanlah oksigen. Namun sekiranya menjangkau melebihi ketinggian 25,000, sekiranya dia tidak memakai peralatan lengkap untuk berada di kawasan tersebut, tekanan yang kuat, gendang telinga dia boleh pecah, mata dia boleh buta, dan dalam masa hanya beberapa saat dia boleh meninggal dunia. Kandungan oksigen makin lama makin berkurangan, dan dia tidak boleh bernafas ketika itu sebab tak ada oksigen. Perkara ini dijelaskan oleh Dr. Salahuddin pada Universiti Maghribi. Dan apa yang beliau temui ini selari dengan apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 125. Surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Surah An-Nisa ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah nak berikan hidayah pada mereka, Allah akan lapangkan dadanya dengan Islam, mudah untuk mereka menerima Islam. Baru-baru ni saya ada ceramah di IPG Lembah Pantai. Di perkalangan ramai yang hadir tu ada seorang Cina. So, soalan yang saya tanya, brother, are you born in Muslim family or not? Apakah kamu lahir dalam keluarga Islam atau tidak? Because majority are Malays, and normally Malays are born in a Muslim family. So dia kata, no, I was born in Buddhist family. Saya dilahirkan dalam keluarga Buddhis. So how did you convert to Islam? Bagaimana kamu boleh memeluk agama Islam, dapat hidayah ni? Dia kata, saya tertarik apabila selalu mendengar azan. Laungan azan menyebabkan saya tertarik dengan laungan ini. Dan benar tuan-tuan, tidak ada mana-mana agama di dunia yang ada laungan untuk melakukan ibadat seperti mana laungan azan dalam Islam. Orang Kristian gunakan loceng. Kalau tuan-tuan ada kawan orang Hindu, pukul 6 subuh dia bunyikan loceng. Tapi laungan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada beberapa orang yang mendapat hidayah dengan laungan azan ini. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah yang cukup indah. Dan akhirnya beliau memeluk agama Islam. Nak gambarkan ada orang yang Allah permudahkan dirinya, Allah lapangkan dadanya dengan Islam. Sayyidina Umar, walaupun antara orang yang kuat menyiksa umat Islam di awal dakwah, namun Allah lapangkan dadanya dengan Islam apabila dia mendengar ayat Quran dalam surah Taha. Dan berapa ramai para saintis
yang Allah lapangkan dadanya dengan Islam setelah mendapati kajian-kajian yang beliau buat selama ini selari dengan apa yang disebutkan Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan fakta, semakin tinggi kita naik, semakin kurang kandungan oksigen. Allah jelaskan dalam Al-Quran, walaupun Allah tak sebutkan oksigen. Ayat yang berikutnya, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama', yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah nak sesatkan dia, Allah jadikan dadanya sesak sempit. Sesak sempit. Orang yang rasa asma, orang pernah mengalami asma, merasakan macam mana dia susah untuk bernafas. Nafas tu oksigen macam tak cukup. So Allah gambarkan kat sini, barang siapa yang Allah nak sesatkan dia, Allah jadikan dada dia sesak sempit. Bila waktunya sesak sempit ini, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah Allah gunakan perkataan yas'adu fis sama'. Allah tak guna perkataan yas'udu fis sama'. Sa'ada yas'udu maksudnya naik. Tapi yas'adu itu naik dengan penuh kepayahan. It's not easy. Maksudnya tak senang-senang kita nak naik. Kalau kita nak pergi Greenwood, senangnya kita jalan kaki. Senangnya kita jalan kaki. Jadi perjalanan tu mudah. Tapi bila gambarkan yas'adu ini, nak naik ke langit memerlukan tenaga, memerlukan kemahiran, memerlukan kuasa. Unless you cannot do that. Dan ini benar apa yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai jin dan manusia, andai kata kamu mampu naik ke langit, buatlah. Dan kamu tidak akan mampu untuk melakukannya illa bisultan, melainkan dengan kekuasaan. So dengan kekuasaan, dengan kemampuan inilah baru mampu naik ke langit. Itu dengan gambarkan yas'adu. Dalam keadaan demikian, makin tinggi kita naik, makin sesak dada kita. Bukankah itu satu gambaran yang Allah berikan? Kandungan oksigen makin lama makin berkurangan. Ya, Allah tak sebutkan oksigen semakin berkurangan, tetapi Allah gambarkan inilah simptom gambaran semakin kurang oksigen apabila makin tinggi kamu naik. Dan tafsir ini tidak bertentangan dengan tafsiran ulama dahulu. Ulama dahulu menafsirkan yas'adu fis sama' ni seolah-olah kita daki bukit. Kita naik bukit, kita lari, ataupun kita naik sungguh-sungguh sampai ke puncak dia, kita mengah. Dalam keadaan mengah tu, dada jadi sempit. Kita nak apa? Itu gambaran dada jadi sempit. So tafsiran ini tidak bercanggah. Namun demikian, dengan penemuan fakta saintifik, makin tinggi kita naik, makin kurang oksigen, makin sesak dada kita, selari dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa man yuridillahu an yaj'al wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Dan barang siapa yang Allah nak sesatkan dia, yaj'al sadrahu, Allah jadikan dadanya sesak sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia naik ke langit. Tuan-tuan sekalian, kapal terbang tidak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, Nabi Muhammad pernah naik Mi'raj ke langit, tetapi dalam bentuk mukjizat yang tak pakai apa-apa kelengkapan. Kalau manusia biasa melakukan demikian, dah mati dah. Dan zaman, saya tak pasti tuan-tuan, bang, siapa orang yang pertama terbang dalam sejarah tamadun manusia? Siapakah orang yang pertama terbang dalam sejarah tamadun manusia? Siapa ya? Wright Brothers. Wright Brothers. Biasa orang yang jawab Wright Brothers. Lebih right dengan lebih right, pada tahun 1925.
Tapi kenyataan ini tak betul. The first person who fly in the history of human beings was Ibnu Firnas, yang terbang pada tahun 887, lebih kurang 200 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terbang naik daripada kubah Masjid Cordoba, kemudian terbang. Cuma pendaratan beliau gagal mengawal pendaratan dan beliau patah pinggangnya. Ibnu Firnas orang yang pertama terbang dalam sejarah tamadun manusia. Tapi Wright Brothers adalah dua orang yang pertama mencipta mesin yang mampu membawa mereka terbang. Tapi orang yang pernah terbang ialah Ibnu Firnas. Di Iraq ada tugu Ibnu Firnas di lapangan terbang antarabangsa Iraq. Mengenang beliau orang pertama terbang dalam sejarah tamadun manusia. Libya pernah mengeluarkan stamp khas mengenang Ibnu Firnas dalam sejarah tamadun manusia, orang yang pertama terbang. Ibnu Firnas orang yang pertama mencipta kaca daripada pasir, dan orang yang pertama menemui bahawa belian boleh digunakan untuk memotong kaca. Dan Ibnu Firnas lah orang yang pertama boleh menguraikan bagaimana terbentuknya kilat dan petir. Ramai orang yang menyangkakan bahawa kilat dan petir ni dua kejadian yang berbeza. Kilat dahulu kemudian petir. Sedangkan hakikatnya kedua-dua ini adalah benda yang sama berlaku. Benda yang sama berlaku. Cumanya cahaya bergerak terlampau laju, lebih laju pada suara. Cahaya bergerak 300,000 kilometer sesaat, sedangkan cahaya bergerak lebih kurang 670 kilometer sejam. Diameter bumi, ukur lilit bumi ni, lebih kurang 47,000 kilometer. So cahaya boleh mengelilingi bumi 7 kali satu saat. Laju ke laju, tuan-tuan? Laju kan? Terlampau laju. Cahaya bergerak terlampau laju 300,000 kilometer sesaat. Sebab itulah apabila terbentuk kilat dan petir ini, kita akan nampak cahaya dulu, lepas cahaya sah, kemudian baru ikuti petir. Sebab suara bergerak lambat, cahaya bergerak lebih laju. Walaupun dengan kelajuan 300,000 kilometer sesaat, cahaya matahari mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi. Jadi dengan itu tuan-tuan boleh kira berapa jarak di antara bumi dengan matahari, tuan. InsyaAllah bila kita bicarakan tentang matahari, saya akan jelaskan untuk lebih detail. Baik. Contoh yang keempat. Bang, bumi bulat ke